Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Ashraf Roslan dan juga rakan penyampai Siti Nur Syazwani Saiful Syam. Pada hari ini kami akan membawakan satu topik yang menarik, Syaz. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang amat menarik, iaitu tentang ketagihan dan kaedah baru merawat ketagihan. Kita tahu ada pelbagai macam jenis ketagihan di dunia ini. Ketagihan dadah itu yang paling banyak dan juga ada beberapa ketagihan lain seperti alkohol, seks, games, merokok dan macam-macam lagi. Ya, Ashraf, tapi apabila dilanda ketagihan ini bukanlah tiada jalan penyelesaian sebenarnya. Ia boleh dirawat dengan pelbagai kaedah. Dan inilah yang kita nak bincangkan dengan tetamu kita, Profesor Dr. Prem Kumar Shanmugam. Beliau ialah pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Soleh. Selamat pagi, Dr. Prem. Apa khabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Dr. Prem, kita nak mulakan soalan lah. Berdasarkan pengalaman dan juga pemerhatian Dr. Prem, di mana sebenarnya tahap ketagihan di dalam negara kita ini, kalau ada statistiknya yang Dr. Prem boleh kongsikan, dan juga apa bentuk ketagihan yang paling susah ataupun sukar untuk dibantu dan kenapa sebenarnya? Okey, selamat pagi dan terima kasih kerana sudi menjemput saya. Sebenarnya ketagihan itu boleh kita bagikan kepada dua kumpulan lah. Satu kita namakan ketagihan chemical, substance kan. Lagi satu kita namakan ketagihan proses ataupun behavioral. Dalam chemical tu adalah dadah, alkohol, macam tadi kan kita bincang, cigarettes, merokok, glue, semua yang chemical based. Dari segi behavioral addiction ataupun process addiction, ada gambling addiction, sex addiction, dan baru-baru ni gaming dan internet addiction sedang meningkat. Kita tahu sebabnya disebabkan oleh MCO dan EMCO tahun lepas kan. So ramai orang tersangkut di rumah, nothing to do. So they stuck in the laptop and computer. So there's an increase in internet addiction. Tapi kalau nak katakan statistik, it's a bit difficult to say lah, susah. Sebab kita tahu meningkat, memang meningkat. And cara merawat pun kita sedang cubalah cara-cara yang berbeza. Tetapi statistik yang exact susah untuk kita nak cakap lah. Terjemahkan. Sebab mungkin ada yang mengaku dan juga ada yang tak mengaku. Kalau mengaku itu mungkin mereka mendapatkan bantuan. Betul. Mereka cari bagaimana untuk pemulihan dan sebagainya. Tapi ada juga yang masih denial, yang orang kata tak nak. Tak ketagih pun sebenarnya. Kata macam ibarat macam ketagih, tapi bagi tahu kan, oh tak, saya tak ada sebarang ketagihan tersebut. So mungkin doktor boleh beritahu apa sebenarnya bentuk ketagihan yang paling sukar sebenarnya untuk dibantu sebenarnya. Paling sukar paling sukar. Apa saja ketagihan pun sukar juga. Okay. Sebabnya adalah kita kena faham ketagihan ini adalah satu penyakit. Ia bukan satu choice. Actually sebenarnya ini adalah satu penyakit. Dan penyakit ini starts from the brain. Dari reward system dalam otak kita. Dan bukan semua orang akan jadi ketagih. Katakan kita semua tiga-tiga duduk, katakan merokok lah. 1 tahun setiap hari kita rokok. Bukan 3 orang akan jadi penagih rokok. Ada sebab kenapa seseorang itu lebih terdorong kepada menjadi penagih lah. Ada sebab biologi, ada sebab psikologi, ada sebab sosial. Dia macam satu resipi lah. Kalau semua benda-benda dalam resipi itu cukup matang, dan dia lebih terdorong untuk menjadi seorang penagih. Dan bila dia sudah sampai tahap ketagihan betul, Ashraf, betul, denial ialah salah satu perkara yang paling susah untuk dia keluar daripada ketagihan. Sebab otak, ini adalah ketagihan ni penyakit di dalam otak kan. Jadi bila kita sendiri sudah denial, macam mana saya nak cari rawatan? Apa sebab saya nak pergi rawatan? Saya okey. Bukan saya ada masalah. This is the biggest challenge lah bila kita merawati seseorang. Okey, doktor, kalau kita lihat juga tumpuan usaha dalam pemulihan diberikan kepada aspek fizikal, mental, rohani dan emosi, adakah pesakit masih dibantu selepas selesai pemulihan, dan bagaimana usaha yang diambil? Apa bentuk sokongan yang ditawarkan? Ini sangat penting. Rawatan itu bukan setahap 3 bulan ke 6 bulan ke setahun ke, bukan Macam katakan penyakit kencing manis ataupun penyakit kanser ataupun penyakit-penyakit kronik yang lain. This is a lifestyle change. Seumur hidup kita kena ada some kind of exposure kepada rawatan lah. Jadi, walaupun mereka dah habis rawatan di dalam hospital ke, di rehab ke, di mana-mana, bila dia keluar kepada masyarakat, there has to be support
Social support tu sangat penting. Sebab itu kita always emphasize dengan family support ataupun community support. Mengikut study, mereka yang ada family support dan community support, dia punya peluang untuk balik kepada community is lebih tinggi lah secara sehat. So that family support is very important. Betul. I see. Ya, Dr. Prem, kita tahu kalau kita bercakap berkenaan dengan soal ketagihan ini, mungkin ialah seperti yang kita bincangkan, ada yang malu untuk mengaku, apa lagi untuk ke sebuah pusat pemulihan untuk mendapatkan rawatan. Kita tahu support dari family itu yang paling penting, kemudian community itu juga memainkan peranan. Jadi sebagai seorang pakar psikologi juga sebenarnya Dr. Prem, bagaimana pihak Solis meyakinkan pesakit yang berpotensi ini untuk tampil dan juga mendapatkan rawatan sebenarnya? Okay. I think jawapannya balik kepada masalah sebenarnya ialah stigma lah. Ya. Untuk seseorang tu datang dan minta bantuan ya atau tolong ya, the stigma is the biggest problem. And stigma ni susah. Tetapi I have to emphasize sekarang kan masalah masyarakat kita, masyarakat Malaysia, dan bukan saja Malaysia lah, mana-mana negara, it is changing. Masyarakat sedang faham, okay, benda ni satu penyakit. My family member can be treated, boleh dirawati, and kita kena minta pertolongan. So that stigma is changing. Kerajaan sedang banyak berusaha dengan public talk, public awareness, decriminalization. Sekarang kita tengah bincang tentang itu kan, untuk supaya orang tahu, okay, you sudah ambil dadah, memang benda tu salah, tetapi sekarang you sudah sampai tahap ketagihan, you sudah ada penyakit, jadi mari kita merawat kamu. So there's an option there lah. So cara untuk kita, bila kita admit seseorang, okay, katakan keluarga atau patient tu sendiri yang telefon minta ya, there are two ways to admit the patient. One is voluntary. Okay. Maksudnya secara sukarela. Sekarang hidup saya susah, saya nak berhenti, tolonglah. Very straightforward kan, kita akan admit dia, kita ada pakar-pakar di Solis, psychologists, psychiatrists, counselors, nurses, coaches, satu pasukan yang komplit lah. And kita akan mulakan rawatan. Rawatan itu bergantung kepada semua evaluation yang kami buat. Psychiatric evaluation, psychological evaluation, family assessment, kita ambil semua report tu, kita kumpulkan, and then we will design a treatment program. Okay. Ini straightforward. Lagi satu cara, kadang-kadang patient tu sudah psikotik ataupun kurang siuman ya. Ini disebabkan oleh dadah. Okay. Macam baru-baru ni kan, sejak 2 minggu ni kalau tak silap saya, minggu lepas ada kes bunuh. Betul. This is sad, this is horrible. Sebab mereka tu manusia normal. Normal functioning people. Kenapa tiba-tiba dia boleh sampai satu tahap di mana dia boleh bunuh keluarga dia sendiri? Disebabkan the drugs have affected the brain so badly, they become psychotic. Dia tidak tahu apa dia buat. Ya. Kami sendiri pernah jumpa patient di mana dia berhayal-hayal ya. God is talking to me, the spirits are calling me, I need to jump, I kena lompat, I kena buat ni, I kena buat tu. Because and these are normal people. Some of them are professionals. Kesian ya, disebabkan oleh dadah. So bila sudah sampai tahap tu, secara sukarela, macam mana dia nak minta tolong? Dia sendiri tidak tahu yang dia ada masalah kan? That's when we need the force, the help of the force. Polis ke, kementerian kan? Untuk cuba memaksa dia supaya pergi ke hospital ataupun bawa dia ke hospital untuk dirawati dulu, tenangkan otak dia, lepas tu kita start the psychological treatment. Doktor, saya nak tanya juga, kalau kita melihat dari segi volunteer kan, orang yang pergi sendiri, ramai atau tidak sebenarnya yang berani untuk tampil mengatakan saya ada masalah ini dan saya ingin merawat saya punya masalah ketagihan yang mungkin mereka hadapi, yang macam kita katakan sebentar tadi, dadah, dari segi game dan sebagainya. Ramai tak yang berani untuk tampil sebenarnya, doktor? Okey. Kalau Ashraf tanya soalan ni katakan 10 tahun dulu, saya akan kata kurang. Sangat kurang ya. Tapi sekarang sebab people are more aware lah. Ada juga. Ada. Orang datang, dia kata okay, saya perlukan pertolongan and tolong saya lah. Lebih ramai. Lebih ramai orang yang faham dia ada penyakit. Tapi kalau 10 tahun ke lepas dulu kan, very difficult. Kadang-kadang kita kena buat intervention. Intervention maksudnya kita duduk dengan family, kita duduk dengan patient tu, and kita cuba buat satu group session di mana cuba dia faham. Kamu tengok ayah kamu, kamu tengok wife kamu ke anak-anak kamu. See how they are suffering.
Kalau family cuba buat intervention susah sebab banyak emosi kan. Yeah. They get upset with each other, dia akan marah. Yeah. Tapi sebagai seorang profesional, bila kita buat intervention tu, we know how to facilitate the session lah. Okay. Ya, secara lebih profesional. And pada masa itu juga, kalau dia setuju, terus kita akan bawa dia ke rawatan. Dr. Prem, tadi you said that okay, mungkin selepas satu kejadian, mengambil contoh apa yang berlaku baru-baru ini, kes pembunuhan sebab katanya ada bisikan yang didengar dan sebagainya. Kemudian sekiranya untuk merawat pesakit-pesakit ini, mereka ini akan mungkin akan diberi ruang sebentar di hasil siasatan lengkap dan sebagainya, kemudian mungkin akan diberikan rawatan. But isn't it too late untuk diberikan rawatan sebab itu, sebab sudah berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini tanpa mereka sedar sebenarnya ketagihan yang mereka hadapi itu sudah membawa padah. Jadi untuk kita mengelakkan perkara ini berlaku, I know it's hard sebab ini berbalik kepada individu itu sendiri, tapi bagaimana sebenarnya peranan masyarakat lah terutamanya untuk memastikan kalau dah nampak perkara ini, adakah mereka komuniti sepatutnya melaporkan perkara ini kepada pihak polis ataupun pihak berkuasa supaya rawatan awal dapat diberikan misalnya? Okay. Actually Syaz, benda ni kita sudah bincang lama lah. Yeah. You're right. Ini bukan cerita baru, bukan baru minggu lepas. Betul. For years and years kita sedang bincang macam mana nak buat dia orang aware kan. The community awareness ke, family awareness ke, atau patient punya awareness. But because there is a challenge, jenis dada yang datang, yang masuk market sekarang berbeza ya. It keeps evolving. Banyak jenis dada. Yeah. Synthetic drugs, a lot of different types of drugs coming into the market. Cara rawatan kena kejar jenis dada. Cara rawatan kena evolve, kena berubah. Juga. Supaya kita boleh catch up dengan jenis-jenis ketagihan, the different damages that the drugs cause. Yeah. And sometimes this is a problem. Because the way the drugs are coming in, the way the drugs are distribute and people are consuming drugs is growing very fast. Because sekarang synthetic chemicals, you see. So catching up is becoming different. So sebab itu, we need to revisit cara-cara rawatan kita. Itu pendapat kami lah. Okay. Kalau kita balik kepada history mungkin tahun 1900 lah, 19 lebih First it was the social model. Okay. Social model maksudnya kamu sendiri yang cari nahas. Kamu yang ambil darah, itu masalah kamu yang pergi settlekan. Masa tu saya ingat lagi di Malaysia kita namakan dia orang sampah masyarakat. Kan? At one point, Yeah. So we didn't look at them as patients. We looked at them as a nuisance to the community. So As a burden. As a burden to the community. Bila we push them away, they don't want to be treated. Family members don't want to help them, kan? So they were isolating. They were getting worse and worse and worse. Lepas tu, we came to something called the medical model ataupun biomedical model, di mana kami merawat mereka sebagai seorang penyakit, pesakit. Mereka ada pesakit. So this we have been doing for many years. Yeah. Now, I think we need to start looking at this a form of harm reduction. Okay. Harm reduction itu adalah satu jenis rawatan yang kita dah lama di dunia dah lama. Tapi saya rasa kalau tak silap saya, di Malaysia kita mulakan secara successful dengan HIV dan AIDS. Masa tu heroin addiction. Okay. Orang yang tukar jarum Daging dada yang gunakan jarum, mereka share jarum tu. Jadi HIV and AIDS merebak secara meluas di Malaysia. And kita cuba rawat tapi susah. Jadi kita gunakan harm reduction. Maksudnya walaupun kita tak dapat merawat you punya heroin addiction, at least kita control HIV dengan AIDS. And secara successful, the numbers have dropped a lot. That is a form of harm reduction. Okay. Ataupun di Solace kita namakan dia sustainable recovery. Okay. Now sekarang kalau kita nak continue untuk mengelakkan yang macam you kata tadi we need to look at harm reduction for the type of addictions. Okay, katakan untuk kes ni, dia menggunakan synthetic drugs. Instead of treating the addictions directly, which we are failing to do, we treat the consequences of the addiction. Okay. Maksudnya, apa masalah yang ditimbulkan oleh ketagihan itu? Masalah legal, masalah keluarga, masalah kesihatan. We treat all these aspects. Okay. So, orang ni akan cuba sedar and kita tak push dia further away. Hopefully he comes and asks for treatment lah at one point of time. Kita namakan ni sustainable recovery. Saya rasa kita kena
fikir baliklah cara rawatan kita. Kalau tidak, susah nak kejar. They are playing a police and thief game here with them. Faham? There's no ending yang mungkin Betul. akan bawa kepada jalan penyelesaian yang lebih tuntas lah misalnya. Okey, sebenarnya Dr. Prem, kita banyak lagi nak bincangkan, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Inilah gerbang sukan terhebat. You're the place that feels like home. Inilah bola sepak. Inilah Astro. Ingin dapatkan yang terkini dari Sarawak dan Sabah? Pastikan kita Nangga, Awani Borneo setiap hari jam 7 malam di Astro Awani. Baiklah, kembali bersama dengan kami dalam Awani Pagi, dan hari ini kita banyak benda yang kita nak bincangkan sebenarnya mengenai ketagihan ni, dan saya sebenarnya menarik untuk bertanyakan kepada doktor. Doktor, kalau tadi doktor pernah ada katakan bahawa apabila mereka yang telah menerima rawatan dan kembali kepada pangkuan keluarga dan juga masyarakat, adakah berkemungkinan untuk mereka kembali menjadi seorang, mungkin penagih lah, kita sentuh pada penagih lah, menjadi penagih apabila ada stigma-stigma daripada masyarakat, ataupun apabila mereka melakukan jenayah, mencuri atau sebagainya, ada yang mengatakan bahawa jangan berkawan dengan mereka, jangan bagi mereka kerja sebab mereka ni bekas penjenayah, mereka ni bekas penagih dadah. Kebarangkalian untuk mereka kembali ke jalan gelap itu, ke sisi gelap itu, bagaimana? Dan juga apa antara cabaran dan kehalangan yang dihadapi untuk merawat mereka ini, yang mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan kami? Okey. Sebenarnya Ashraf, stigma tu memang ada. Memang satu masalah yang besar. Kita kena faham juga, ketagihan ini dia punya relapse rate tinggi. Risiko untuk kembali itu tinggi, lebih kurang 50 hingga 70%. Berbezalah, bergantung kepada rawatan, bergantung kepada dia punya support system semua. Jadi memang sudah ada risiko untuk relapse. Lepas tu bila tak ada support daripada keluarga atau daripada masyarakat, risiko untuk relapse tu lagi tinggi. Dan stigma tu masih wujud lagi. Tetapi saya kena stress di sinilah. Kerajaan memang sudah ada banyak jenis program-program lah untuk menolong orang, especially dari agensi yang tidak ada kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri kan, banyak program yang tolong diorang untuk kembali kepada masyarakat. Now, salah satu cara untuk mengurangkan risiko diorang untuk relapse adalah support system. Support system, kalau diorang ada keluarga, okeylah, bagus ya. Kalau diorang tak ada keluarga, community support system is helpful, is important lah. Contohnya, macam klien-klien di Solace, klien yang kami rawati itu, mereka itu ada yang dari keluarga yang berada, sebab kami private. So, dia orang mampu. Dia boleh bayar fees, dia boleh bayar yuran, and dia orang punya support system lebih bagus sebab dia orang boleh afford lah kan. Tetapi kepada masyarakat lain yang tak ada support system, kerana kami selalu terima panggilan untuk pertolongan, mereka tak mampu tapi dia minta tolong. So, it's our responsibility, kita punya ethics lah. Pastikan dia terima rawatan, walaupun dia tidak boleh terima di Solace, kita kena ensure dia terima rawatan dia di tempat lain. Jadi kita akan refer. Tetapi bila dia balik kepada tempat yang tak ada sokongan, the chance of relapses are high. So stigma is something we need to break. Kalau you ada kencing manis, you ada cancer, you ada darah tinggi, orang akan rasa kesian kan? Kesian dia ada cancer, kesian dia ada kencing manis. Tapi jarang kita dengar kan? Kesian dia ada ketagihan. Jarang. Betul. So the way our persepsi kita kepada masyarakat ini, we need to change ourselves. There are many professionals, there are many people. Ketagihan ini doesn't look for socio-economic, tidak ya? Anybody can be affected because ada predisposisi. There's a predisposition for people to be addicted. You won't even know.
sadly. Itu soalan yang saya nak ajukan seterusnya, yang mana macam mana sebenarnya Dr. Prem kita nak tahu sebenarnya kalau kita ni berada dalam suatu ketagihan. Okey, kalau kita bercakap berkenaan dengan ketagihan dadah itu sudah jelas. Okey. Tapi macam mana kalau bagi mereka yang ketagihan kepada online gaming misalnya, terlalu banyak masa yang diperuntukkan untuk main game. Kemudian atau mungkin ketagihan terhadap pornografi misalnya, atau ketagihan internet, melalui internet. Macam mana kita nak melabelkan diri kita ni sebagai seorang yang sudah berada dalam tampuk ketagihan itu sebenarnya? Sebab mungkin ada yang menyatakan, oh ini hobi, saya suka nak buat game online misalnya. Hanya meluangkan masa hobi saya. Tapi macam mana kita nak tahu sampai mana sudah satu tahap yang sebenarnya I am addicted, I need to get treatment. Okay. Ini saya dengar macam Syaz ada masalah juga. Mungkin ketagihan lain aku, doktor. Mungkin kita tak tahu, doktor. Mungkin dengan penjelasan yang lebih jelas ni, maybe I can get treatment, I don't know. Mungkin kita tak nak, sebab mungkin ada orang, setengah orang yang mungkin tak nampak. Betul. Jadi apa antara yang sebenarnya kan ada kriteria lah. Kalau dari segi psikologi, kita ada kriteria yang kita gunakan untuk tahulah seseorang tu ada penagihan atau tidak. Tetapi the simple answer to that is very simple. You tahu yang you ada ketagihan when your life becomes unmanageable. Bila hidup saya itu sudah kucar-kacir lah. Okay, sudah susah lah. And saya tidak dapat mengawal my daily living. The problem. Apabila tak dapat sesuatu perkara itulah. Contohnya tak dapat main game. I cannot go on with my life. You cannot go on with my life, betul. I kalau tak main game tu susah. Resah. Ya, ada juga withdrawal pun ada tau. I pernah tengok orang yang gaming addiction sampai tangan-tangan menggeletar pun ada. Macam drug addiction ya. And then of course emosi kan, dia buang benda, dia buang sampah, dia buang komputer dia. So you do see that. That means their life is unmanageable lah. And they need help. Jadi bagi mereka yang mungkin ada tanda-tanda ini, orang kata simptom, gejala-gejala ini, mereka boleh mendapatkan rawatan lah. Ya, boleh. Okey, dan kalau kita nak berkongsi, mungkin doktor boleh kongsikan juga dengan kami mengenai peranan dan juga tanggungjawab Solis dalam membantu masalah semua jenis ketagihan yang ada kan. Apa antara bentuk ketagihan yang cuba dipulihkan? Okey, macam saya explain tadi, ada dua jenis ketagihan yang dua family ketagihan, dua kumpulan substance and behavioral. Now, untuk merawat seseorang itu yang ada ketagihan, kita memerlukan spesialis-spesialis yang ada training dalam bidang ketagihan. Dan bidang ketagihan itu untuk dirawat kita perlukan satu kumpulan. Kalau mereka ada masalah psikiatri, we need psychiatrist. Kalau mereka ada masalah psikosis kan, dia perlukan ubat. Depending on the substance. Kalau katakan alcohol addiction, mungkin dia perlukan detox. Kalau heroin addiction, mungkin dia perlukan detox. Kalau meth addiction, ais, syabu, mungkin dia tak perlukan detox. Tapi kalau dia sudah sampai tahap psikiatrik, dia perlukan ubat. So bergantung kepada drugs. Lepas tu kita perlukan psychologist, clinical psychologist untuk buat evaluation. Tengok dia ada personality disorder tak. Tengok dia ada masalah-masalah lain tak. Lepas tu kita memerlukan seorang counselling psychologist untuk plan dia punya rawatan. Untuk sebulan ke 3 bulan. Macam di Solis, on average, patient duduk dengan kita 3 bulan. Jadi kita ada dua jenis tahap program. Primary program, lepas tu Solis Prime kita namakan dia, lepas tu Solis Transition kita namakan dia. And then lepas tu kita tengok ada yang tak nak balik ataupun lebih selesa duduk di dalam satu environment yang selamat ya. So we started something called Solis Sober Living. Di mana mereka boleh duduk di situ, pergi ke kerja ke, pergi ke universiti, ke sekolah ke dan balik. And they feel safe lah. On average lebih kurang 1.5 tahun, 18 bulan ialah satu tahap yang bagus untuk memastikan dia punya ketagihan tu kurang lah. Transition period lah. Lebih kurang lah. Sebab tu kita tengok kalau dari segi undang-undang ke, dari segi mandated treatment, mereka akan menggunakan 18 bulan ataupun 2 tahun. This is a good time frame. So kita cuba bahagikan program tu kepada banyak. Bukan semua orang dapat duduk di rehab untuk 18 bulan kan. Some people need to go back to work. So we help them any way we can. And then what happened was dalam tahun 2018 kalau tak silap, kami dapati ramai patient yang datang dari luar negara, mereka tak nak balik. Dia kata, oh saya suka ni, saya pun nak buat my future, I want to look at doing something like this. So we started an academy. Kita mulakan Solis Academy di mana kami mula mengajar
Bila kami mengajar, kami dapati benda ni kami boleh share dengan masyarakat juga. So we started doing public awareness di sekolah-sekolah ke, di universiti ke, di kementerian ke, and we started sharing apa yang kami dapati di dalam Solace lah, di treatment lah. Mungkin Dr. Prem boleh juga kongsikanlah bagi kita dah banyak bincangkan bagaimana kita nak tangani dan sebagainya. Apa agaknya bentuk kejayaan yang Solis dah pun membantu memulihkan pesakit-pesakit yang datang ke Solis untuk mendapatkan rawatan? Okay, well, macam saya kata tadi, there is no 100% cure. Ya. Sadly kan, macam it's a chronic disease. Jadi tak ada 100% yang boleh kita menyembuh ataupun seseorang tu sembuh lah. Ya. Tetapi dengan rawatan mereka menerima peluang yang lebih tinggi untuk balik kepada hidup, kepada normal life living lah ya. So di Solace, kalau tak silap saya, kami dah rawat lebih kurang 4,000 ke 5,000 patients over the last 9 years lah. Okay. And masalah yang besar, masalah yang besar ialah to keep track of all the patients. I think this is a common problem dengan semua pusat rawatan. Pemulihan. Sebab mereka balik kepada pangkat masyarakat dan keluarga, dia drop off ya. Kadang-kadang dia relax atau ada masalah, dia datang, dia kembali. This is important, this is good. Okay. Kalau mereka percaya kepada rawatan, mereka tahu yang rawatan menolong saya, bila dia ada masalah, dia balik. And we help them. So one of the advantages we have is that we keep close contact with our patients lah, as much as possible lah. Tapi ada juga yang kami tak ada contact lah. Yeah. So and then the other thing is that kita, sebab lebih kurang 50% patient kami dari luar negara. So kami ada klinik-klinik di ramai negara lain juga lah. Macam di Saudi, di Dubai, di Emirates, di Singapore kami ada klinik. Kami ada doktor-doktor di sana yang akan refer patient kepada kami dan kami refer balik kepada diorang. Okay. So over the last 8-9 years, this has helped us to set up community support groups di dalam masyarakat. Jadi mereka sendiri akan balik kepada negara dia ataupun bandar dia, mereka akan start satu support group sendiri dan orang lain akan join. Okay. And they help each other. This is becoming very helpful. Self-help groups. Yeah. Dan doktor, mungkin secara ringkaslah bergerak ke hadapan. Mungkin bagaimana doktor mahu melihat Solace ini berperanan? Okay. Actually, saya rasalah kita kena tengok balik ya. Kita kena meneliti balik cara rawatan kita. If we keep doing the same thing over and over again and expect different results, is insanity lah kan? Yeah. Takkan jadi. Kita kena, in fact, kami juga di Solace, masa kami start dulu, the way we treated patient is abstinent. Okay. Maksudnya you datang, you kena berhenti. Kalau you tak nak berhenti, jangan datang. Kami tak nak tolong. But now we have changed our mindset. Okay. Walaupun you struggle ya, you tak boleh berhenti, you datang. Kami akan tolong you untuk harm reduction. Kami akan tolong you untuk cari sustainable recovery. Jadi untuk masa depan, saya haraplah kalau boleh kan, kami nak menolong, kami nak keluar dan tolong pusat-pusat rawatan yang lain, pusat-pusat kesihatan ataupun kerajaan. Mungkin kita boleh GLC ya, swastakan. We privatize and we help the ministry, we help the people. We are shortage of professionals in the country. Kalau tak silap saya, di Malaysia kami ada 3,000 psychologists and WHO mengesahkan seorang kepada 5,000. Okay? Tapi kami ada seorang kepada 980,000. Lagi ramai. Not enough. Yeah. So we need expertise. So we want to train. Kami nak tolong supaya orang yang tak mampu Solace, at least jarang pergi ke tempat lain dan dapat rawatan. Kerawatan. Yeah. This is our vision lah for the future. We want to share. Dan kami nak share, berkongsi dengan pusat rawatan, kerajaan dan also private sector to help others. Kerana ia adalah peranan komuniti sebenarnya. Kita sama-sama bertanggungjawab untuk jaga antara satu sama lain lah, terutamanya bagi mereka yang mempunyai ketagihan ini. Banyak yang dibincangkan bersama dengan Dr. Prem, iaitu pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif Solace. Terima kasih Dr. Prem kerana sudi berkongsi pendapat, berkongsi cerita bersama kami berkenaan dengan ketagihan ini. Saya kira itu perkongsian yang dapat kami kongsikan untuk Tapi sebelum hari tu ini. kepada anda yang mungkin ada masalah, jangan lupa untuk dapatkan rawatan, pastikan diri anda terlepas dari sebarang ketagihan. Jadi itu saja daripada kami. Saya Ashraf Roslan. Saya Nur Syazwani Saiful Syam. Kita jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum.
JPJ bercadang untuk memberi